Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu di dalam video pada kali ini, insya-Allah. Baik, untuk hari ini Ustaz akan menerangkan satu tajuk dalam subjek akidah tahun 2, insya-Allah. Baik, untuk tajuk pada hari ini Ustaz akan membicarakan sebuah tajuk iaitu beriman kepada malaikat. Okey, baik. Apakah itu malaikat? Okey, malaikat adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan dan ianya tidak nampak dari pandangan mata kasar manusia. Jadi kita manusia ni kita tidak nampak kewujudan malaikat. Jadi kita tak nampak. So apabila kita tak nampak ni, kita kena percaya tak? Jadi kita kena wajib percaya. Sebab apa? Ianya sebahagian daripada rukun iman. Jika barang siapa yang tidak mempercayai kewujudan malaikat, maka dia ni jatuh kufur. Maksudnya dia bukan Islam. Jadi untuk jadi Islam yang beriman kepada Allah, kita kena juga mempercayai kewujudan malaikat. Okey, jadi kita akan tahu apakah, siapakah dan di manakah malaikat ini berada. InsyaAllah Ustaz akan buat sedikit penjelasan dalam mata pelajaran hari ini. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita terus pelajaran kita hari ini. Okey. Pengertian malaikat. Apakah itu malaikat? Apakah itu malaikat? Mari. Jadi kita boleh tengoklah apakah itu malaikat. Jadi anak-anak Ustaz boleh tahulah apakah itu malaikat. Okey, yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang telah diciptakan daripada cahaya. Malaikat ni diciptakan daripada cahaya. Cahaya ni benda apa? Cahaya macam cahaya lampu, cahaya kita nampak ni. Jadi cahaya ni dia ibarat macam lut sinar. Cahaya ni terang benderang. So kita tidak boleh nampak dengan mata kasar manusia itu. Jadi malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Manusia diciptakan daripada apa dia? Manusia diciptakan daripada tanah lah. Kita ni kumpulan tanah yang membentuk jadi manusia. Itu secara teknikalnya lah, kita ni daripada tanah. Nanti kalau kamu besar, kita akan dengar ayat ni lah. Manusia ni daripada tanah ia diciptakan dan kepada tanah ia dikembalikan. Jadi kita ni hidup daripada tanah. Allah buat daripada tanah, mati pun akan masuk dalam tanah. So manusia ni semua diciptakan daripada tanah, tetapi malaikat pula diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Baik, yang kedua, percaya kepada malaikat bermaksud kita mempercayai kekuasaan Allah. Jadi kalau kita percaya kepada malaikat, maka kita akan mengakui bahawa Allah itu Tuhan alam semesta. Selain Allah mewujudkan manusia, mewujudkan binatang, mewujudkan tumbuh-tumbuhan, Allah juga mewujudkan satu makhluk yang kita tak nampak lah, iaitu malaikat. Selain malaikat ada juga jin, iblis dan syaitan dan sebagainya. Itu semua bawah kekuasaan Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang buat semua ni. Jadi kalau kita percaya kepada kewujudan manusia ataupun kewujudan malaikat, maka kita mempercayai kekuasaan Allah. Jadi Allah Maha Besar, Allah yang Maha boleh buat segalanya. Kalau Allah kata nak sebuah istana, Allah boleh kata kun fayakun. Kata gitu dah siap. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita percaya kepada malaikat, maksudnya kita mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, percaya kepada malaikat ini merupakan sebahagian daripada rukun iman. Baik, rukun iman ni ada berapa anak-anak?
Okey, rukun iman kita dalam Islam ada 6. Dan yang sebahagiannya adalah percaya kepada malaikat. Selain kita percaya kepada Allah, kita percaya pada Rasul, dan kita percaya kepada yang lain, kitab, hari kiamat dan sebagainya, kita juga perlu percaya kepada malaikat. Malaikat adalah sebahagian daripada rukun iman. Jika kita tak percaya kepada enam rukun iman tu, sebahagiannya, contohnya, kita percaya pada Allah, kita percaya pada Rasul, kita percaya pada hari kiamat, tetapi kita tidak percaya kepada malaikat, maksudnya iman kita tidak sempurna. Kemungkinan kita akan jatuh kufur sebab kita tidak mempercayai malaikat. Jadi kita bukan orang Islam lah kalau kita tidak mempercayai kewujudan malaikat. Jadi kena berhati-hati tu anak-anak. Kita kena percaya kepada malaikat sebagaimana kita mempercayai kepada Allah dan juga kepada Rasul dan sebagainya. Baik. Jadi malaikat adalah, percaya kepada malaikat ini adalah sebahagian daripada rukun iman. Jadi kita sebagai orang Muslim ni, kita kena percaya apa yang ada dalam rukun iman tu, kita kena percaya, insya-Allah. Baik, yang keempat, pengertian malaikat. Apakah itu malaikat? Malaikat adalah satu makhluk yang manusia tidak boleh lihat dengan mata kasar. Maksudnya, kalau kita pakai spek ke, kita pakai teropong ke, kita pakai apa lagi? Nak pakai termometer, kita nak pakai, orang kata apa? Yang sains tu kan, orang panggil binocular ke apa semua tu kan. Nak tengok malaikat ni, kita tidak akan nampak. Jadi malaikat ini kita tidak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi kita tak tahu malaikat ni. Jadi walaupun kita tidak nampak, kita kena wajib mempercayai kewujudan malaikat. InsyaAllah. Itu adalah sebahagian daripada rukun iman. Okey. Itu adalah pengertian malaikat. Yang pertama, malaikat diciptakan daripada cahaya. Yang kedua adalah kita tidak boleh nampak lah dengan mata kasar. Dan yang ketiga adalah malaikat ni, kalau kita tak percaya, maksudnya kita tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Jadi kalau kita percaya, maksudnya kita mengagungkan Allah, kita percaya kepada kekuasaan Allah. Dan yang keempat ialah merupakan daripada sebahagian rukun iman. Dalam Islam kita wajib mempercayai kewujudan malaikat. Okey, baik, seterusnya kita tengok hukum beriman dengan malaikat. Apakah hukum kita beriman dengan kewujudan malaikat ni? Baik, kita akan tengok yang pertama. Hukum beriman dengan kewujudan malaikat, beriman kepada malaikat adalah wajib. Dalam Islam kita wajib beriman adanya malaikat dan wujudnya malaikat ini di samping kewujudan manusia. Baik, yang kedua, apa dia? Dia tulis kat situ, siapa yang tidak mempercayai malaikat, maksudnya dia adalah kufur, kafir dan bukan Islam. Jadi kalau kita ni, umat Islam, tak percaya kepada kewujudan malaikat, maka kita, bahasa senangnya adalah kita ni dah keluar Islam lah. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan sesekali dalam hati kita terlintas untuk tidak mempercayai kewujudan malaikat. Ingat tu anak-anak. Kita kena wajib mempercayai kewujudan malaikat. Jadi kalau kamu kata malaikat tak wujud, na'udzubillah lah. Jadi jatuh kafir. Kena balik mengucap 2 kalimah syahadah, kena solat taubat dan sebagainya. Minta ampun kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita tidak mempercayai kewujudan malaikat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Minta jauh semua tu. Okey. Jadi kita kena wajib percaya kepada malaikat. Baik, yang seterusnya, beriman kepada malaikat juga sebahagian daripada rukun iman. Macam kita sembang tadi, kita bicarakan tadi, kita percaya kepada malaikat juga sebahagian daripada rukun iman. Jadi kalau kita nak sempurna iman kita dalam Islam ni, kita wajib mempercayai malaikat. Kalau kita nak jadi, orang kata apa, kalau kita nak jadi seorang Muslim yang berjaya, seorang Muslim yang hebat, kita wajib mempercayai kesemua rukun iman untuk kita memantapkan iman kita, insya-Allah. Baik, itu adalah hukum beriman kepada malaikat. Jadi Ustaz nak kamu berpegang kepada dua. Hukum beriman kepada malaikat adalah wajib.
Dan yang kedua adalah jika kita tidak beriman kepada kewujudan malaikat, maka kita akan menjadi kufur, kafir, ataupun kita terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Ustaz nak kamu faham yang tu je. Hukum beriman kepada malaikat adalah wajib, dan jika kalau kita tak beriman kepada malaikat, kita akan jadi kufur. Okey, baik, seterusnya. Dalil kewujudan malaikat. Ini kita tengok ayat Al-Quran. Allah dah kata apa? Kenapa kita wajib mempercayai malaikat? Ni ayat Quran. Ustaz ambil dari surah Al-Fatir, ayat yang pertama. Okey, surah Al-Fatir, ayat yang pertama. Apa Allah kata? Ustaz baca yang maksud lah. Segala puji bagi Allah. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah ni menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap. Jadi Allah juga, selain Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap. Jadi kita tahu malaikat ini adalah satu makhluk yang bersayap. 2, 3, 4. Jadi banyaklah 2, 3, 4 ni maksudnya banyak. Dalam Arab, 2, 3, 4 ni maksudnya banyak lah. Bukan takat 4 lah. Jadi 2, 3, 4 ni maksudnya banyak. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakan dengan apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang ni ayat Al-Quran. Allah yang sendiri yang ceritakan kepada kita bahawa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga menciptakan malaikat. Jadi ayat Quran ni Allah sendiri yang cerita kata wujudnya malaikat. Jadi jika kita tidak mempercayai kewujudan malaikat, maksudnya kita tidak mempercayai kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jadi kita wajib mempercayai kepada kewujudan malaikat. Jadi Allah kata dah, malaikat ni adalah sebuah makhluk yang bersayap sebagai utusan-utusan Allah. Allah yang buat tugas dia orang adalah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan sesuatu daripada Allah kepada manusia, insya-Allah. Adalah tugas-tugas dia. Malaikat ni ada tugas-tugasnya. Jadi kita akan tengok apakah tugas-tugas malaikat ni. Okey, 2, 3, 4 maksudnya banyaklah. Banyak. Jadi malaikat ini Allah ciptakan banyak, sebagaimana banyaknya manusia di atas muka bumi ini. Okey, itu dalil kewujudan malaikat. Surah Al-Fatir ayat 1. Okey, ingat? Surah Al-Fatir ayat 1. Baik, seterusnya. Nama dan tugas malaikat. Baik, dekat sini yang wajib kita ketahui dan kita wajib kita ingat apakah tugas-tugasnya ada 10. Dekat sini adalah nama-nama malaikat dan juga apakah tugasnya yang wajib kita ketahui dan kita kenali lah. Malaikat-malaikat ni ada fungsi-fungsi dia, ada tugas-tugas dia. Macam manusia juga, manusia adalah khalifah, iaitu pemimpin di atas muka bumi. Kita ada tugas-tugas dia. Dan malaikat juga ada tugas-tugas yang masing-masing yang telah Allah tetapkan untuk diorang laksanakan. Baik, kita akan tengok satu persatu. Apakah nama dan tugas bagi malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui dan kita kenali. Baik, yang pertama, malaikat Jibril. Okey, malaikat Jibril ni famous lah dalam kita punya sirah-sirah Nabi pun dia famous. Sebab apa tugas dia? Menyampaikan wahyu kepada Rasul. Jadi Jibril ni tugas dia menyampaikan wahyu kepada Rasul. Dia jumpa Nabi-Nabi. Dia adalah utusan daripada Allah kepada Nabi-Nabi. Jadi nama yang pertama adalah malaikat Jibril. Baik, yang kedua adalah Mikail. Mikail adalah malaikat yang menjaga rezeki. Jadi Mikail ni lah yang memberi rezeki. Allah yang memberikan rezeki dan Mikail ni yang menjaga rezeki. Baik, Israfil. Israfil ni adalah malaikat yang meniup sangkakala. Apakah sangkakala ni? Sangkakala ni akan terjadi apabila dunia akan kiamat. Yang itu kita akan ceritakan nantilah. Jadi Israfil ni yang menyebabkan dunia ni menjadi kiamat. Dia akan meniup sangkakala. Okey. Yang keempat, Israel. Israel ni dia akan mengambil nyawa. Jadi manusia yang mati, haiwan yang mati, pokok yang mati, segala makhluk yang mati ni tugas yang dijalankan oleh malaikat Israel. Israel yang mengambil nyawa. Kita mati manusia. Kita tengok jiran kita ada yang meninggal dunia. Sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia. Itu semua tugas yang dijalankan oleh malaikat
Israel. Okey, seterusnya malaikat munkar dan juga malaikat nakir. Dua malaikat ni tugas dia adalah menyoal orang mati. Jadi lepas kita mati, kita masuk dalam kubur, betul tak? Dalam kubur tanah tu kan, yang kita dulu letak dekat perkuburan tu. Jadi setelah habis selesai majlis, kita kebumikan makhluk kita kebumikan manusia dekat tanah perkuburan. Jadi datanglah dua malaikat ni, Munkar dan Nakir, akan menyoal orang mati di dalam kubur. Jadi kita tak tahu, wallahu alam, macam mana dia soal dan bagaimana dia berlaku, wallahu alam. Okey. Seterusnya Raqib dan Atid. Ni dua malaikat yang mencatat amalan kebaikan dan juga amalan kejahatan. Jadi kita manusia ni, kalau kita sebenarnya kita ni dipantau ataupun dilihat, dijaga oleh dua orang malaikat ni lah. Maksudnya setiap orang, dua malaikat ni akan tengok segala kebaikan yang kita buat. Malaikat Raqib akan tulis. Contohnya ada Ain. Contohnya Ustaz bagi Ain lah. Ain, dia pergi ke kantin, lalu dia belanja kawan dia. Jadi perkara kebaikan tu telah dicatat oleh Raqib dalam buku amalan Ain, bahawa dia telah membuat kebaikan. Dia belanja kawan dia. Okey. Contohnya Ali. Ali dia pergi bully kawan dia. Jadi itu adalah perkara kejahatan. Lalu perbuatan bully itu akan dicatat oleh malaikat Atid dalam buku kejahatan Ali lah. Jadi kita kena tengok. Nanti di akhirat sana nanti kita akan tengoklah, kita akan dapat buku amalan kita. Jika kebaikan yang banyak, insya-Allah kita akan masuk syurga. Jika kejahatan tu lebih banyak, na'udzubillah lah, kita akan dimasukkan di dalam neraka. Jadi kita kena tengok. Kena jaga hati-hatilah apa segala tindakan yang kita lakukan di atas dunia ini. Jadi apa yang kita buat atas dunia ni, dua malaikat ni akan tengok kita. Akan 24 jam. 24 jam sepanjang masa akan tengok kita. Okey. Seterusnya malaikat Malik dan juga malaikat Ridwan. Jadi malaikat Malik ni adalah malaikat yang menjaga neraka, dan juga malaikat Ridwan ni adalah yang menjaga syurga. Jadi tugas dia macam orang kata sebagai supervisor lah. Supervisor. Dia yang menjaga neraka, Malik ni, dan Ridwan dia menjaga syurga. Jadi kalau nanti kita nak masuk syurga, kita akan jumpa dengan malaikat Ridwan. Na'udzubillah kalau kita masuk neraka, kita akan jumpalah dengan malaikat Malik. InsyaAllah lah kita akan jumpa semua-semua malaikat ni di akhirat sana, insyaAllah. Baik, ini adalah nama-nama dan juga tugas-tugas malaikat yang wajib kita ketahui. Nanti akan ada soalan lah, Ustaz akan bagi. Tugas Jibril apa dia? Menyampaikan wahyu. Tugas Malik apa dia? Menjaga pintu neraka. Raqib, Atid, apa? Raqib kebaikan, Atid kejahatan. Munkar dan Nakir menyoal orang mati di dalam kubur dan sebagainya. Jadi ada 10 nama malaikat dan juga tugas-tugasnya yang wajib kita pelajari dan kita ketahui. Okey, itu adalah nama dan tugas-tugas malaikat. Baik, seterusnya. Ini adalah sifat-sifat malaikat. Apakah sifat-sifat malaikat yang kita boleh contohi dan juga apa yang kita boleh praktiskan dalam kehidupan seharian kita. Baik, yang pertama adalah sangat taat kepada Allah. Jadi Allah suruh buat apa, malaikat buat sahaja. Dia tak pernah membantah. Manusia aja pernah membantah. Dan Allah suruh solat 5 kali sehari. Kadang-kadang kita solat 3 kali je. Kita sangat bantah pada Allah. Tapi malaikat ni sangat taat pada Allah. Allah suruh buat apa, dia orang buat. Dia orang tanpa membantah. Baik. Yang kedua, hanya melakukan perkara suruhan Allah. Allah kata suruh solat, dia orang solat je. Kan? Allah kata buat ini, dia orang buat je. Kan? Dia orang tak pernah membantah suruhan Allah. Yang ketiga, manusia tidak boleh melihat malaikat. Itu sifat malaikat lah. Kita tidak boleh melihat malaikat. Dan yang keempat, malaikat ni dia tak ada jantina lah. Dia bukan lelaki dan juga wanita. Kita wallahu alam lah macam mana ni kan. Tapi dia tak ada lelaki dan
wanita. Macam kita ni manusia ada lelaki dan perempuan, ada anak kecil, anak besar, apa semua kan. Dia orang tak ada lelaki dah. Yang seterusnya, tidak makan dan juga tidak minum. Malaikat ni tak makan dan tak minum. Dia bukan manusia lah. Bukan macam manusia. Manusia ni makan pantang orang bagi, makan. Malaikat adalah satu makhluk yang tidak makan dan juga tidak minum. Dan yang terakhir sekali, malaikat boleh dia boleh jadi apa-apa pun dengan izin Allah. Sebab kita tahu sirah-sirah Nabi zaman dulu, masa zaman Nabi Lut. Kan Nabi Lut kan, kalau kamu belajar sirah, cerita-cerita Nabi yang lama-lama tu, Nabi Lut. Nabi Lut pun didatangi oleh malaikat. Malaikat tu dia serupakan jadi seorang lelaki yang handsome lah kan. Jadi lelaki yang tampan dan kacak. Itu adalah contoh-contohnya lah. Contoh-contoh malaikat yang datang menyerupai pelbagai bentuk lah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu adalah sifat-sifat malaikat yang perlu kita ketahui. Baik. Okey, setakat itu saja penerangan Ustaz bagi tajuk kali ini, dan insya-Allah semoga penyampaian yang Ustaz sampaikan hari ini dapat kita aplikasi dalam kehidupan kita seharian, dan insya-Allah sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.